Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati Tuan Imam dan kuasa surau, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula kuliah kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah pagi ini saya ambil satu tajuk dalam kitab Hakikat Dua Kalimah Syahadah. Kitab ni diambil daripada kitab Al-Islam, kitab yang berjudul Al-Islam karangan Syekh Syahid Hawa. Pagi ini kita masuk pada tuntutan beriman dengan syahadatain.
tuntutan beriman dengan syahadatain. Syahadatain ni ialah 2 kalimah syahadah. Tuntutan apakah tuntutan terhadap 2 kalimah syahadah yang kita ucap selalu, hari-hari kita ucap, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita ucap tu apakah tuntutan yang patut kita buat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala, apabila mulut kita melafazkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bermakna kita telah mengikat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita dah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengan majikan kita, sebelum kita nak kerja, kita dah buat satu perjanjian dalam sorak-sorak. Selalu kita tahulah, kita pergi minta kerja, di sana ada borang-borang, ada sorak-sorak yang kita sign. Kita bersetuju dengan apa yang pihak majikan tu nak. Selalunya kita bohong semuanya yes belaka. Tak ada yang no, semuanya yes, semuanya setuju belaka. Waktu pagi masuk pukul 8 pagi, balik 5.30. Setuju tak? Setuju. Kita pernah tak lewat masuk? Selalunya awal lah, masuk pukul 8, pukul 7.30 tu sampai dah. 7.45 tu sampai dah. Kita ikut arahan majikan kita, sebab dia bayar gaji dan sebagainya. Tak pernah pun kita langgar perjanjian tu. Sekiranya kita langgar perjanjian tu, kalau dengan majikan kita akan ambil tindakan. Contohnya, hari pertama dah lewat, dah masuk kerja. Awal masuk pukul 8, kita lewat dah pukul 8 suku masuk. Hari pertama kita kerja, pihak syarikat kita, pihak majikan kita telah buat keluar satu sorak late kamin, sorak lewat, bagi amaran dia lewat ni, dibagi nasihat dan sebagainya. Hari yang kedua kita lewat lagi, buat keluar lagi satu sorak late kamin, lewat lagi, bagi amaran, bagi nasihat, suruh mai awal. Sebab apa kita lewat, kita selalu beritahu, hujan lah, pancit lah, jam-jam lah kita beritahu. Mai yang ketiga, hari ketiga lewat lagi. Yang ketiga dia akan buat satu sorak namanya warning letter. Sorak ni berat ni. Warning letter. Sama ada kalau tak confirm lagi, sama ada kita dipecat, dibuang. Buang macam tu sahaja. Sebab apa? Bukan kita dah confirm lagi. Itu kita dengan majikan kita atas dunia. Sama juga setelah kita mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita telah pun mengikat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lebih teruk kalau kita buat perjanjian dengan manusia, boleh gagah lagi, bolehlah dia lebih kurang lagi. Tetapi ini kita buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas pengucapan kita sebut, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kita mengaku, kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah. Ilah maknanya Tuhan. La asyhadu an la ilah. Ilah ni maksud kalau bahasa kita kata Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah, tambah lagi alif lam jadi Allah.
Tuhan ini siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya makhluk belaka, bukan Tuhan. Lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya makhluk. Makhluk ni benda yang dicipta. Siapa yang mencipta makhluk? Khalik yang mencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita ambil benda-benda lain untuk jadi ilah, untuk jadi Tuhan. Yang hanya kita jadi Tuhan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita kan Tuhan, bahasa Melayu Tuhan. Kalau orang putih kok kan apa kan. Bahasa kita adalah ilah tu maknanya Tuhan. Tuhan. Orang Melayu ni mudah bahasa. Ilah maknanya Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan tu. Benda tak nampak. Orang Melayu hak benda tak nampak. Tuhan, Tuhan, Tuhan tu. Hantu pusing jadi hantu, tak nampak juga. Itu bahasa kita lah. Ilah ialah Allah Tuhan. Tuhan, kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan yang kita abdi, yang kita sembah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab matlamat tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kita mai di atas muka bumi ni, tujuannya yang Allah sebut dalam Al-Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia, tujuannya untuk jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena tahu tujuan matlamat kita mai setelah kita mengucap dua kalimah syahadah. Maka tujuan kita, Allah sebut tidak aku jadikan jin dan manusia, tujuannya untuk jadi hamba kepada Allah, ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perjanjian kita. Ini bermakna kita telah mengikat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh dunia adalah sebagai saksi. Penyaksian yang kita buat ni, seluruh dunia ni, apa yang kita ucap ni, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ni menjadi saksi kita. Dunia sebagai penyaksian, begitu juga di akhirat besok sebagai penyaksian kita. Kita melafazkan dua kalimah syahadah. Sebab apa? Alam ni sebagai saksi di atas apa yang kita buat ni. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang berlakunya kiamat. Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil arzu zilzalaha. Apabila bumi ni digoncang dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajati asqalaha. Maka keluar ni apa yang ada dalam perut bumi ketika tu keluar semua. Wa qala al-insanu ma laha. Ketika tu manusia bertanya ni, dalam keadaan berlaku kiamat, keluar tu mereka manusia ni tak tahu, tertanya-tanya, awak ni apa ni? Qala iza zulzilatil arzu zilzalaha wa akhrajati asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ni kata Allah, bumi menceritakan perkabaran. Bumi ni akan cerita balik apa yang kita buat atas dunia. Atas dunia dulu ni tak apa, kita buat pun tak apa, kita tak dengar. Penyaksian-penyaksian yang ada depan kita, kita pun tak tahu pada hakikatnya. Tapi pada hakikatnya semua besok ni akan cerita balik di atas apa yang kita buat di atas muka bumi ni. Pada hari ini kata Allah, bumi tu akan cerita balik perkabaran, akan cerita balik apa yang kita buat. Apa yang kita buat ni akan cerita balik. Tangan, kulit, semuanya akan berkata, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, mulut mereka akan ditutup. Yang berkata tangan mereka, yang menjadi saksi kaki mereka, apa yang mereka buat. Semuanya akan jadi saksi. Mulut ketika tu ditutup. Lah bolehlah kita cakap pandai.
Dan di akhirat besok ni, mulut yang bercakap pandai ni, dia tak bercakap dah. Yang berkata tangan mereka ni, hak kita duk sebut ni, yang kita duk sentuh ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah ni, kita duk sentuh kulit-kulit ni juga akan berkata-kata. Dia mengucap subhanallah, alhamdulillah, semuanya akan berkata-kata, semuanya akan jadi saksi di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga Allah beritahu di akhirat nanti, di mahsyar nanti, binatang-binatang pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang pun dibangkitkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan binatang-binatang. Ya, atas dunia dulu kalau kita sepak kucing lah macam-macam. Bohlam mesin lah Ustaz, no? Bohlam mesin kucing. Dia orang basuh baju, dia basuh kucing. Ingat di akhirat besok ni, kucing tu juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi saksi apa yang kita buat. Lepas tu binatang-binatang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ada orang-orang yang kufur, orang yang kafir, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lebih baik kamu jadikan kami macam binatang-binatang. Lepas bangkit, lepas tu mati jadi tanah balik. Kita dah tak mati dah ketika tu. Tak mati dah. Begitu jugalah orang-orang yang kafir ni juga duk merayu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, lebih baik lebih baik jadi lebih baik mereka mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, lebih baik kamu masukkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah, kami dah tak sanggup. Ketika di mahsyar yang disebut dengan jaraknya beribu-ribu tahun, bagi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kufur ingkar minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, lebih baik kamu masukkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah, kami dah tak sanggup dah ni. Itu baru mahsyar. Belum lagi masuk neraka, baru mahsyar. Mereka menyangkakan mahsyar tu dah teruk dah. Lebih baik masukkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah, kami dah tak sanggup dah ni. Tu bukan betul lagi, baru azab mahsyar. Belum lagi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh alam ini, seluruh bumi ini, disebut sebagai pesaksi di atas perjanjian ini. Jika kita melanggar perjanjian ini, maka setiap kaki dan tangan kita, setiap rambut dan badan kita, setiap apa yang ada di bumi dan di langit akan bertindak sebagai saksi di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan saksi, tangan, rambut, semuanya akan jadi saksi, termasuk makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya jadi saksi ketika tu. Tak boleh nak tipu dah tuan-tuan. Semuanya akan jadi saksi. Tak boleh nak mulut kita tak boleh nak kata apa dah ketika tu. Apa yang kita buat atas dunia, kalau kita buat baik, maka penyaksiannya baiklah. Tetapi kalau sebaliknya, atas dunia kita melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kita mengaku juga bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tapi sebaliknya kita melanggar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata sebagai saksi di mahkamah Allah, di mana kita bakal dibicarakan kelak. Tidak akan ada saksi yang sanggup membela atas dunia. Tak apa, ada adik-beradik kita. Mungkin adik-beradik kita tu peguam ke apa ke. Mungkin adik-beradik kita tu kaya dan sebagainya. Dapatlah bantu, dapat tolong kita. Tetapi di akhirat besok ni, masing-masing ketika tu tak berani nak bertanggungjawab ketika tu. Bukan hanya kita, termasuk Nabi-Nabi pun tak mau nak bagi nak tolong.
Umat-umat pergi jumpa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam pun tak dapat nak bantu. Pergi jumpa Nabi Nuh pun tak dapat nak bantu. Pergi jumpa Nabi Musa pun tak dapat nak bantu. Pergi jumpa Nabi Isa pun tak dapat nak bantu. Sehingga semua manusia mai menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Nabi kita. Ketika mana Nabi sujud, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan doa tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimulakan perhitungan. Setelah lama manusia duduk di masyar, berjarak di antara satu Nabi dengan Nabi dan pergi jumpa tu, lama mana? Wallahu a'lam. Bagaimana orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Lamanya ketika tu. Nabi Nuh pun ketika mana Allah Subhanahu wa taala panggil pun pucat muka Nabi Nuh. Tu Nabi Nuh, kita ke tak tahu ke? Tara Nabi Nuh yang dakwah 950 tahun yang kita sebut hak 2 minggu sudah pun, Nabi Nuh pun pucat ketika Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Nuh Allah beritahu dalam surah Nuh ayat 5, qala rabbi da'utani liqaumi lailan wa nahara. Allah sebut dalam Quran surah Nuh ayat 5, ya Tuhan aku menyeru kepada kaumku siang dan malam. Dia menyeru kepada kaumnya, bukan macam kita kuliah subuh sejam, kuliah maghrib sejam, tu pun kita rasa kemas. Oi ustaz jalan kemas, melenggok berjalan ustaz, dengan jubah dengan sorban baru sejam kita rasa kemas. Sedangkan Nabi Nuh ni dia menyeru kepada kaumnya, qala rabbi da'utani qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menyeru kepada kaumku lailan wa nahara, malam dan siang dakwah. Seru malam dan siang. Kita malam 7 hari mencintaimu, kita lah malam tengok sama Raja Lawak dan sebagainya. Tapi Nabi Nuh dia yang dakwah 950 tahun lailan wa naharan pun ketika mana Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Nuh, pucat Nabi Nuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu tara Nabi tambah-tambah kita kan, wallahu a'lam, tu kita minta ke kita ni keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad, bangkit lewat tapi masuk syurga awal. Itulah untung kita umat Nabi Muhammad. Dah lah umur tak lara mana, pendek umur. Dah lah umur pendek, buat pula diganda-ganda tuan-tuan. Buat sikit tu kita nak banding umat dulu ni buat ratus-ratus tahun, tapi kita umur kita pendek, buat sikit dapat banyak. Perasan tak kalau kata bulan Ramadan buat yang sunat macam buat yang fardu, buat yang fardu macam buat 70 kali fardu. Tu perasan tak habis Ramadan tak ada tak main dah depa. Bapa dia kata pandang Zahir satu fardu buat dapat 70 fardu. Nu nak main pula tahun depan pula Ramadan. Sekali buat berganda-ganda pahalanya. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad tu untung. Walaupun dia dilahirkan kemudian masuk syurga awal, dibangkit di perhitungan awal. Tu specialnya kita. Tu kita bersyukur pada Allah sehingga disebut Nabi Musa pun minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak dapat jadi umat Nabi Muhammad, dia dapat nabi dan rasul. Yang dapat jadi umat Nabi Muhammad ialah Nabi Isa alaihissalam. Nanti dia akan turun, dia akan merintah diikut syariat Al-Quran, ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada seorang pun yang sanggup nak bela kita di akhirat besok ni. Siapa yang nak bela kita di akhirat esok ni lah, amalan-amalan yang kita buat ni inilah yang akan jadi pembela kita. Mai sembahyang, mai puasa, mai mengaji, mai sedekah, mai amalan-amalan kebaikan-kebaikan kita semuanya akan mai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mai Al-Quran semuanya akan mai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kami nak bagi syafaat ni kepada hamba-Mu. Maka Allah firman kat benda-benda yang mai nak syafaat ni, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, sedekah, mengajinya, maka Allah berfirman tujuan kamu baik.
tapi belum cukup lagi. Tujuan kamu tu baik, tapi belum cukup lagi. Nak cukup yang mana? Nanti hak Islam akan main. Hak Islam itulah yang nak menentukan sama ada sembahyang kita diterima, puasa kita diterima, haji kita diterima ni. Hak dua kalimah syahadah ni lah yang akan main, akan jadi peguam bela, akan jadi bela kita. Islam akan main, ya Allah aku ni assalam. Mai nak bagi syafaat, nak tolong. Ketika tu hak Islam tu lah Allah terima. Yang lain Allah tanggung dulu. Kerana apa? Kerana kalau dia tu Islam, maka amalan-amalan dia lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita nak selalu kita dengar dalam khutbah, dalam selalu tok khatib duk sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam Islam. Kita Islam tu kita nak kena ni dua kalimah syahadah yang kita duk ucap ni lah yang nak membezakan kita dengan orang Islam dan orang bukan Islam. Inilah nak membezakan kita. Kita tak mau ni sembahyang kita, puasa kita, amalan-amalan kita tu rosak. Kerana apa? Rosaknya dua kalimah syahadah. Sebab dalam kitab Syekh Sa'id Hawa disebut 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Kalau sembahyang, dia ada benda-benda yang membatalkan sembahyang. Kalau puasa, dia ada benda-benda yang batalkan puasa. Kalau haji, ada perkara-perkara yang batalkan haji. Begitu jugalah dalam kitab ni, iaitu kitab berjudul Islam karangan Syekh Sa'id Hawa disebut 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Kalau batal sembahyang tak apa lagi. Orang abang kata ni tengok ada cat di kaki tu, tak apalah, boleh buang cat, boleh berwuduk lain, lepas tu boleh sembahyang. Tetapi apabila batalnya Islam, boleh jadi apa? Boleh jadi murtad, keluar daripada agama Islam. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yatardid an dinihi fayamu wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad daripada agama dalam keadaan dia ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka terhapuslah amalan dia di dunia dan di akhirat. Hapus amalan begitu saja. Letih kita buat amalan. Kenapa ni? Rosak. Tu Nabi sebut, berpagi-pagi beriman, petang dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang pula beriman, pagi besok pula dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tidak akan ada saksi yang sanggup membela kita nanti. Tidak akan ada peguam bela untuk merayu kes kita. Tak ada, bayar dah tak ada lah ketika tu. Tak ada lah juta duit nak bagi peguam bela. Tak ada, semuanya tak menafsi-nafsi ketika tu. Pakat-pakat lari ketika tu, takut ni kemurkaan Allah SWT. Dahlah ramai, dahlah gelap gelita. Kalau kita bangkit tu tidak ada amalan-amalan, bangkit dalam keadaan gelap gelita. Bangkit dalam keadaan gelap gelita, dahlah ramai, tak tahu ramai mana manusianya. Ramai tu macam mana, bermula daripada Nabi Adam sehinggalah umat Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Ramainya manusia ketika tu dalam keadaan apa? Tak tahu, wallahualam. Nabi kata ada yang peluh sampai ke tumit, ada yang sampai kat buku lali, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pusat, ada yang ditenggelamkan oleh pelautan peluh. Wallahualam macam mana suasana tu, tak dapat kita nak bayang. Semua dia termasuk dalam perkara-perkara ghaib yang hanya kita beriman dengan hari mahsyar. Beriman kepada hari kiamat termasuk dalam rukun iman yang wajib kita nak kena mengimani. Lama mana? Wallahu a'lam. Di sana besok tak ada dah yang sanggup nak jadi peguam bela kita. Tak ada dah sanggup nak tolong kita. Masing-masing ketika tu kita lari. Anaklah ayah lari daripada anak dan suami dan isterinya. Pakat lari takut.
Apa? Bab sana esok ni semuanya akan dialili dengan seadil-adilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 281, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu pada satu masa nanti yang kamu semua akan balik bertemu dengan Allah. Allah beritahu, takutlah kamu pada satu masa nanti yang kamu semua akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan disempurnakan amalan kamu dan kamu tidak akan dizalim. Allah takkan zalim kita. Allah tak zalim, yang zalim ni kita, tuan-tuan. Allah tak zalim, tuan-tuan. Yang zalim ni kita. Tu doa yang kita duk minta selalu, yang kita duk baca selalu lepas mayang, doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Kita yang duk zalim kita, Allah tak zalim kita. Allah tu adil. Allah akan bicara seadil-adil. Siapa yang zalim? Kitalah yang menzalimi diri kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Sekiranya kamu tidak mengampunkan dosa kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini doa Nabi Adam ketika melakukan kesalahan. Dengan sebab lupa dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus juga minta ampun ketika mana dia lari daripada dakwah kepada kaumnya, ketika itu ditelan oleh ikan Nun. Dia pun sebut, dia pun bertasbih, bersabih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa mereka. Maksudnya apa? Ketika tu tak ada dah siapa dapat nak tolong kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala beritahu, yang nak bantu kita ialah amal-amal perbuatan kebaikan kita. Takutlah kamu pada satu masa nanti yang kamu semua akan balik bertemu dengan Allah. Kamu akan disempurnakan amalan kamu dan kamu tidak akan dizalim. Allah takkan zalim kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat. Besar zarah besar mana? Itu kita jangan pandang, aku tak main lah, sikit-sikit ni aku nak buat baik, buat besar-besar. Hak kecil-kecil pun kalau kita buat kerana semata-mata nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah takut-takut kita bagi hak banyak, tuan-tuan, kita buat besar-besar, takut-takut hak kita buat tu tujuan matlamatnya bukan Allah. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu amalan mana yang kita buat ni amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kita jangan duk pilihlah. Kita buatlah sehingga kita jemu, Allah takkan jemu. Buatlah ibadat, buatlah perintah Allah taala, buatlah sehingga kita ni jadi jemu. Allah SWT jemu, Allah tak jemu. Allah akan terima amalan kita sekiranya amalan kita buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang bersalah tidak akan terlepas daripada memasuki penjara Allah. Yang bersalah tidak terlepas daripada masuk penjara Allah SWT. Kalau kita masuk penjara dunia, tak apa lagi lah, pergi tengok penjara, tuan-tuan. Pagi kena roti canai, mewah pada kita, tuan-tuan. Kita pagi tak kena lagi. Ada ustaz pagi ni? Belum tentu. Kok nak minum madu lagi kot. Belum tentu, tapi penjara atas dunia tentu dah, memang ada siap dah. Pagi makan apa, tengah hari makan apa, petang makan apa, malam makan mewah pada kita tu. Kada setengah orang suka masuk dalam apa, makan dalam muah dah. Ikan temenung, kita temenung pun temenung lah dulu lah okey kot no, agak murah kot dulu temenung sungguh. Kilo RM20 temenung kita. Masa dulu lah tak apa dah. Alah murah dah masa dulu ni. 2 tahun sudah, setahun lebih ni. Masa tu teruk sungguh. Temenung sungguh kan. RM20 sekilo. Baik.
Yang bersalah tidak akan terlepas daripada suki penjara Allah Ta'ala. Penjara Allah ni tak ada rehat dah. Sesaat pun tak ada rehat dah. Atas dunia ada masa makan, ada masa kerja, bolehlah lagi ada pakaian dan sebagainya. Tetapi di akhirat penjara Allah Subhanahu Wa Taala sesaat pun tak ada rehat dah. Lantai daripada tembaga, dicayang daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan dinding dan sebagainya. Duduk dalam keadaan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat pun kita tak mampu. Selalulah saya ada buat contoh selalu. Kalau kita sanggup nak masuk penjara Allah Subhanahu Wa Taala, cuba dulu api kita atas dunia. Kalau kita nak sanggup nak masuk penjara Allah yang Nabi sebut 1/70 azab Allah Subhanahu Wa Taala. Api kita ni baru 1, 69 tu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang dibakar 1000 tahun menjadi merah, dibakar 1000 tahun menjadi putih, dibakar 1000 tahun menjadi hitam. Gelap gelita api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Panasnya. Api kita pun kita tak sanggup, tuan. Kalau kita sanggup nak tinggal, nak langgar perjanjian dengan Allah SWT, balik cuba dulu api gas rumah kita tu. Buka gas depan tu, buah tangan. Bubuh bukan lama, seminit. Kalau kita berani nak langgar perjanjian dengan Allah Ta'ala, cuba dulu api dunia. Kalau kita sanggup, persilakan. Sanggup dah? Tak sanggup Zat. Setengah minit bukan kata seminit, tengah minit pun tak sanggup. Tak riau terus. Terbakar habis bulu-bulu tangan. Ataupun kita tahan mak rampik, bukan api, tahan mak rampik doa tayar tengah-tengah malam, tahan dia. Masa exhaust duk panduk merah panas. Tak pipi di exhaust tu. Tu bukan api, baru panas exhaust pun kita tak sanggup dah. Akan masuk penjara Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita melanggar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat nanti kita akan masuk penjara Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adalah satu kebodohan yang besar kalau kita melanggar perjanjian tu. Kebodohan yang besar sangatlah kita langgar perjanjian tu. Sampai berapa Ustaz? Ada? Kuliah sampai berapa dah? Dia suku? Dia suku dah no? Tu tengok. Lah ikut Zopi. Tengah ni okey, tengah tepat. Subuh 20 minit setengah kalau maghrib tu bunyi tek tu kalut dah depa pegang mic ni. Awak pergi nak azan dah. Memang lah Zopi ikut, kena ikut lah tuan. Lepas tak ada Zopi tak ada masalah. Apa pukul 8 pun boleh tuan-tuan. Tapi kita masih dalam SOP lagi lah. Tambah-tambah Kedah nanti. Kita kuliah belah-belah luar pun di Kedah ni, ustaz-ustaz utara ditangguhkan. Kita bukan kena Pak kita, tapi dia berdengar Kedah tu nampak macam semua lah. Macam kita di Sabah kena COVID, kita nampak semua Sabah. Tapi bukan semua, kita pun sama lah. Kuliah-kuliah kita bahagian Terengganu ke Selangor ke, ustaz-ustaz di utara ditangguh buat seketika. Sebab apa? Dengar Kedah. Tak kira duduk mana pun nyanyi Kedah tak boleh. Nampak kena jagalah, sama-samalah kita pakai ikut SOP tu. Mudah-mudahan insya-Allah kita jaga betul-betul, kita dapatlah anak elok. Marim pun dah masih lagi 14. Kita minta-mintalah Allah Taala angkat penyakit ni sebagai ujian lah bagi kita orang yang beriman. Jadi kita ingat kita tanda-tantulah. Ustaz kata pukul 7 suku, 7.20 lah. Saya telajak. Baik, jadi kita berhenti tantu, walaupun berhenti tengah jalan, tak apalah, esok kita sambung lah. Semua saya bagi segena emergency. Berhenti berjalan, macam kita sebut dulu lah. Yang di luar negara tu kan, accident tengah highway lah, dia langgar kambing, dia baru hantar ada barrel, langgar kambing lintas, dia break, kambing lintas, hak belakang main sapu pungkok kereta. Hak kereta nombor 3 pun langgar, kemik ni bakat keluar, bakat duk bergaduh lah. Kata berhenti tepi highway, main trailer laju belakang tak ada brake, sapu 3 kereta, mati habis 3 tu. Takut macam tu lah. Tapi kita berhenti, tak apalah, kita bagi segena berhenti emergency tempat. Esok kita sambung balik lah. Jadi kalau kita sambung esok ni, tuan-tuan banyak lah. Lama saya pun ada kosong banyak, tuan-tuan. Besoklah masih lagi yang tak mula lagi, insya-Allah. Esok kita sambung esok ni, iaitu Allah adalah satu kebodohan yang besar kalau kita melanggar
perjanjian. Maksudnya bodoh sangatlah kalau kita langgar perjanjian tu, kita berhenti tentu. Wallahualam. Jadi marilah sama-sama kita tangguh kitab kuliah kita pagi ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah banyak ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junan wa juzai min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman juga saja.